takluk kepada permainan syarat. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Hospital Pengajar Universiti Sultan Zainal Abidin telah memulakan operasi klinik-klinik pakar dan perkhidmatan sokongannya pada 1 Ogos lalu sekaligus berupaya membantu meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kesihatan buat penduduk di negeri Terengganu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin berkata pengoperasian klinik pakar dan perkhidmatan sokongan itu juga mampu membantu mengurangkan lagi kesesakan pesakit luar di Hospital Sultan Nur Zahirah di Kuala Terengganu. Murid berkeperluan pendidikan khas MBPK mempunyai keupayaan dan berpotensi untuk menyumbang kepada pembangunan serta kemajuan pendidikan di negara ini. Justru menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, pihak Kementerian Pendidikan KPM sentiasa komited dan meneruskan menyediakan akses serta kemudahan yang secukupnya bagi golongan murid tersebut untuk terus berjaya dalam sektor pendidikan. Golongan muda di negara ini diseru untuk menjadi ejen perpaduan negara dengan melibatkan diri sebagai jiran muda KRT atau melalui platform Sekretariat Rukun Negara. Ketika menutup program Jalinan Integrasi Nasional Mahasiswa tahun 2023 di skim penempatan semula Reskom Nangatada di Kanawit, Sarawak, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agodagam berkata, berbekalkan semangat, kudrat dan kreativiti mereka, beliau berkata golongan muda berupaya menjadi adiwira dalam mengukuhkan dan menyuburkan semangat perpaduan di Malaysia. Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM menganjurkan Persidangan Komuniti Pertanian Kebangsaan 2023 bertujuan membantu komuniti kategori B40 untuk menjana pendapatan melalui aktiviti pertanian. Bercakap kepada pihak media selepas majlis penutupan persidangan berkenaan di Sedang Selangor, Naib Chancellor UPM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Roslan Sulaiman berkata, Persidangan Komuniti Pertanian Kebangsaan 2023 yang diadakan buat julung kali selama 2 hari itu merupakan platform antara pihak UPM dan kira-kira 3,000 peserta untuk bersama-sama bertemu, berkongsi dan bertukar-tukar pengalaman dan ilmu bagi memperkasakan lagi aktiviti pertanian. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai, belanja setiap hari. FEN di sini, teman yang sejati, dengan ikhlas hati membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka-duka bersama kita tempuhi. Jangan-jangan jadi bangsa penipuan. Hati-hati apabila berhubung dosa. sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya lebih best dengan FEN. Kapsul Masa. Pada 16 Disember dalam tahun 2004, isteri bekas Perdana Menteri Allahyarham Datin Sri Endon Mahmud telah dimasyhurkan sebagai Chancellor pertama Open University Malaysia OUM di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Dalam ucapannya, beliau menyatakan bahawa pembelajaran sepanjang hayat bukan hanya bermaksud menuntut ilmu untuk memenuhi pekerjaan, tetapi merupakan amalan untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran sebagai persediaan menghadapi era ekonomi pengetahuan. OUM merupakan sebuah universiti pertama memberi peluang pendidikan tinggi kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi maklumat
dan Komunikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Sesungguhnya OUM telah berjaya melaksanakan pelbagai inovasi untuk berhadapan dengan arus globalisasi yang mengubah kaedah pembelajaran semasa. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. إلهي سلم الأمة يا الله من الآفات والنقمة يا الله ومن هم ومن همة يا الله استجب دعاءنا يا الله يا الله Wahai Tuhan, selamatkan umat ini dari kecelakaan dan segala kecelaan, dari kebimbangan dan keluh kesah ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah. Ilahi salimil ummah ya Allah minal afati wan niqmah ya Allah wa min hammi wa min ummah ya Allah استجب دعاءنا يا الله يا الله استجب دعاءنا يا الله يا الله Itu diri kita. Itu cara kita berkomunikasi. Itu cara kita bergerak harian. Contoh katakanlah DJ Syafil katakanlah maknanya telinga ke hati. Contohnya kan dia detail tapi bila dia fikir orang okey. Tu artinya telinga ke hati. Ada orang kadang-kadang dia mata ke hati. Dia gerak tapi fikir orang. Ada orang kadang-kadang dia akal ke telinga contohnya kan. Dia fikir tapi jaga dikit maksudnya orang ni pertama dan kedua adalah watak kita. Okey. Yang watak yang Entah sampai bila kau mau menjauh, kau ingat kau siapa untuk kau menjauh. Tak pedulinya. Selamat datang teman, senyumlah semanisnya, sambutlah keikhlasan, teguhkan ukhuwah kita. Oh indahnya wasilah
Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, ke jalan ilahi. Bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih, dan mengairkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, ke jalan ilahi. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, ke jalan ilahi. Demikian tadi lagu baharu nyanyian penyampai Radio IKIM, Hijrah Demi Ilahi. Ikuti lagu ini di semua platform digital dan hayati muzik video Hijrah Demi Ilahi di saluran YouTube IKIM Media. Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing, tapi sofa cantik je. Tak ada goyak pun. Kucing tak cakap ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Kini dengan Bio Oxy Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan beragali. Harga promosi cuma RM2,798 saja. Itu pun dah termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau secara ansuran ekonomi. Yang penting, belian secara tunai atau ansuran ekonomi, harga siap pasang tetap kekal. Sama harga tanpa sebarang caj tambahan. Bayaran permulaan deposit serendah cuma RM298 saja dan ansuran bulanan cuma RM210 saja. Itu pun cuma 12 kali bayaran sahaja. Yang bestnya sekarang ni ada bonus belian tunai iaitu servis percuma yang bernilai RM900 untuk 3 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Pendek kata, kalau nak untung boleh beli secara tunai dan kalau nak mudah pula boleh beli secara ansuran ekonomi. Bestnya bang, dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting, sesi keluarga kita dapat mengambil
Makan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi bagusnya, pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakali tu. Belilah Bioxy Dispenser Superfine. Belian secara tunai atau ansuran pada harga kekal sama. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan untuk pemasangan, hubungi Superfine Marketing 013-388-8317. 013-388-8317. Layari Facebook kami Superfine. Cepat, nak beli ke, nak servis ke, atau nak tukar dagang yang lama pun boleh. Jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Kita nak sama-sama untuk teruskan lagi bincang menerusi rancangan kita di hari ini, hari Isnin, untuk sama-sama hayati rancangan Persona di Zahra. Seperti biasa, kita bawakan jadual ini untuk anda sama-sama boleh tonton juga di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Sebab kita nak sama-sama untuk berinteraksi, bincang-bincang bersama dengan tetamu kita yang pun ada di talian kita ketika ini, iaitu tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, bagus, alhamdulillah. Syukur, Masya Allah. Syukur. Kan, kalau minggu lepas kita bersiaran terbang bersama-sama Ustaz dekat sebuah pulau yang cantik. Dia punya pemandangan dia. Sebab ada pendengar kata Ustaz, wow, minggu lepas kita dengar dekat radio. Katanya background Ustaz cantik. Kan? Lepas tu terus buka Facebook, buka YouTube IKIM. Terus tengok, oh memang betul cantik katanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Minggu ni ada lagi ke Ustaz? Outstation ke mana-mana? Saya nak buat tengok-tengok juga lah. Minggu ni tak ada kita di My Little Humble Studio. Cik kan. Dia simple tapi sweet Ustaz. Itu yang best tu. Aduh. Okey Ustaz, jom kita nak teruskan Ustaz untuk bincang-bincang kita sebab ramai lagi nak belajar Ustaz. Sebab dalam kita punya silibus untuk tahun 2023 ni, kita nak bincang berkaitan dengan mengenal watak-watak. Jadi untuk kali ini kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak fahamkan lagi bagaimana dalam watak ni kita nak tahu juga meminta dan memberi nasihat. Ustaz, di awal ni sedikit mukadimah. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dirahmati Allah, binti Ustaz Syafiq, saya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung lagi dalam Persona di Zahra, dan tajuk pagi yang berbagi ini adalah meminta dan memberi nasihat. Okey. Kita sebagai manusia ni, kita maknanya hidup dengan keadaan perlu sentiasa memperbaiki diri. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang sentiasa memperbaiki diri dia, kan? Sebab manusia ni ada kelemahan Okey, jadi maknanya kita ni naturally bagusnya orang yang mempunyai tabiat suka meminta nasihat dan memberi nasihat sangat bagus. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, iaitu berpesan-pesan dia pada kebenaran, berpesan-pesan daripada kesabaran. Ini maknanya hidup kita manusia ni dalam Islam, kita disuruh untuk sentiasa memberi nasihat, berpesan-pesan, dan kita disuruh untuk meminta nasihat. Sebab kadang-kadang kita tak nampak kelemahan diri kita tu. Okey. Jadi untuk bahagian pertama ni ada dua bahagian yang kita nak kongsi pada pagi berbahagi ni sebelum kita buka kepada soalan. Yang pertamanya adalah siapa yang boleh nampak kelemahan diri kita. Saya pernah bincang benda ni, kita ulang balik pada pagi ini supaya kita boleh ingat balik. Ada 5 golongan yang dia akan nampak kelemahan diri kita dan dia boleh bagi nasihat. Sebab tu 5 golongan ini kalau dia bercakap, kita jangan kecil hati, kan? Kadang-kadang bila dia cakap, apa benda yang dia cakap tu kadang-kadang betul. Cuma kadang-kadang keegoan seseorang itu yang menolak benda itu. Ini kita dah bincang juga bagaimana ego ni satu benda yang kita kena belajar untuk urus.
Dan sebab saya pernah ingat tak, saya pernah bertanya satu soalan. Saya kata manusia jahat antaranya sebab setan, kan? Setan jahat tu sebab apa, kan? Dia dah setan dah, kan? Dia dah setan dah. Ada ke bapak setan ke atau guru setan ke, kan? Okey, Jin ke apa ni? manusia jahat, jin yang menyamar setan ke, kan? Yang menggoda setan ke, kan? Allah. Kan? Manusia jahat, setan goda. Setan jahat siapa goda, kan? Ya, Okey. Allah. Jadi dalam Quran Allah SWT sebut bahawa syaitan tu dia menjadi jahat sebab takabur, sebab sombong, sebab keegoan tu. Jadi manusia ni sama juga. Kalau dia ada ego, dia akan destroy, dia akan rosakkan diri dia tanpa syaitan asut dia pun. Sebab itu penyakit sombong ni diperangi dalam Islam, ego ni diperangi dalam Islam, supaya kita tidak merosakkan diri kita dengan cara kita tidak perasan. Yang mana sebab itu dalam hadis yang disebut tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar bizarah pun, maknanya kesombongan tu, kan. Jadi maknanya ada 5 golongan yang boleh nampak kelemahan diri kita. Cuma kesombongan ataupun keegoan dia akan menutup mata kita daripada menerima benda itu. Sebab tu ego kena manage, kena uruskan, sebab dia sebahagian diri kita, dan memang kadang-kadang ada, cuma kita kena uruskan dengan agama, dengan kefahaman tu. Okey, siapa 5 golongan ni? Yang pertama, guru kita. Guru kita, dia mendidik kita, dia akan nampak mana kelemahan diri kita. Sebab itu mana-mana orang hebat pun dia tetap ada jurulatih. Jurulatih itu kadang-kadang kalau diajak untuk bertanding, jurulatih tu pun kalah juga. Tapi jurulatih akan nampak mana kelemahan-kelemahan yang perlu dibaiki. Kan? So maksudnya pertama jurulatih ataupun guru kita. Yang kedua, orang yang bijaksana. Orang bijaksana ni maknanya orang yang maknanya berpengalaman, walaupun tak kenal kita, dia tengok kita, kadang-kadang dia tegur kita. Okey. Yang ketiga adalah orang yang sayang dekat kita. Orang yang sayang dekat kita ni keluarga kita, mungkin isteri kita, mungkin suami kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, ataupun orang yang sayang dekat kita. Okey. Yang keempatnya iaitu kawan karib kita. Kawan karib kita, kawan karib ni dia punya naturally dia secara semula jadi dia susah nak tegur kawan dia. Kan? Tapi kalau kawan karib sudah mula tegur kita, maknanya benda tu betul, kita kena baiki. Dan yang kelima, musuh kita. Musuh kita ni memang akan mencari salah kita. Sebab tu kadang-kadang orang yang tak suka dekat kita, bila dia bercakap sesuatu mengenai kita, kita renungi dan baiki diri. Ambil masa baiki diri. Okey. Jadi apabila kita nampak kita punya kelemahan diri kita, barulah kita akan meminta nasihat. Macam mana nak baiki diri kita. Jadi maknanya prasyarat dia, kita kena buka mata melihat kelemahan diri kita. Kalau kita tak tahu apa kelemahan diri kita, maka kita tidak akan meminta nasihat. Okey. Jadi bab pertama adalah meminta nasihat. Bab yang keduanya iaitu memberi nasihat. Okey. Dalam negara kita ni dia ada unit counselling. Okey. Jadi counselling dia ada counselling maknanya cara barat, kemudian ada yang cara Islam lah maknanya dua-dua pendekatan ni ada. Dan dua-dua pendekatan ni maknanya telah proven benda tu betul. Apa beza counselling barat? Barat ni dia akan ada teknik bertanya kepada kita, dan dia akan rangsang diri kita yang bagi jawapan kepada masalah tu. Dia tidak akan bagi nasihat. Dia tidak akan bagi maknanya apa benda nak buat. Kita sendiri akan cakap, agaknya saya patut buat macam ini ya. Kenapa awak patut buat macam ini? Saya rasa itulah terbaik. Cuba awak buat. Di mana teknik ataupun di training ataupun dilatih untuk macam mana memberi soalan yang bagus untuk diri orang itu yang mengeluarkan sendiri pendapat untuk bagi nasihat. Okey. Bagi Islam, dia ada 3 dia tambahan dia. Selain daripada soalan begitu, yang pertama, Islam dia ada nasihat. Jadi maknanya meminta nasihat kepada orang yang maknanya sistem Islam, dia ada bagi nasihat. Selain dia bertanya agak-agak apa yang bagus, macam mana kaunseling barat punya pendekatan, tapi dia ada bagi nasihat. Okey, jadi maknanya kalau ikut agama macam ni, ada bagi nasihat. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia ada mengenal suami awak ni macam mana orang dia. Mengenal ni balik yang kita bincang dah beberapa tahun ni, iaitu watak, emosi. Sebab setiap orang tak sama. Kalau hari ini saya nak bagi maknanya nasihat, sabar. Ada orang yang memang ada pendekatan tu sabar. Ada orang pendekatannya dia nak step nak buat apa. Jadi maknanya orang telinga contohnya kan. Orang telinga dia nak step buat apa. Kalau mungkin orang maknanya orang mata, dia nak apa yang cepat, yang praktikal lah. Tak usah cerita merepek lah katanya. Saya nak benda praktikal punya teori. Dia nak cepat kan. Okey.
tambahan bagi dia. Dia maknanya sambil-sambil jalan penyelesaian, kita kena selami kenapa dia memahami, kenapa dan sebagainya. Maknanya mengenal. Kan? Dan yang ketiganya, beza dia apa? Bezanya dia ada amalan. Dia dibagi amalan. Di mana amal-amalan daripada Al-Quran, daripada hadis dan sebagainya. Okey? Ini maknanya meminta nasihat, kita kena ada basis dia, di mana asas dia. Asas dia adalah melihat kelemahan diri. So kadang-kadang kita boleh mengetahui kelemahan diri kita, kadang-kadang kita tak dapat. So tak dapat 5 golongan tadi yang saya kongsikan, macam mana orang tu boleh bagi nasihat kepada kita, apa kelemahan diri kita ni. Dan Quran bersebut qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang sentiasa memperbaiki diri dia. Jangan ingat kita dah jadi atuk ke nenek ke, kita tidak ada kelemahan. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita jadi atuk yang menjengkelkan, tapi kita tak perasan. Kita datang je, cucu-cucu run for your life, nanti nenek mengepek, mendebil. Kita tak perasan kadang-kadang. Okey, maknanya sentiasa memperbaiki diri. Jadi bila ada asas memperbaiki diri, baru kita akan meminta nasihat. Jadi maknanya apa beza pula mana nasihat? Semua bagus, janji nasihat tak kisah pun. Kita pergi ke mana-mana pun minta nasihat daripada orang bijaksana, daripada guru ke, daripada siapa-siapa ke, mana orang kita disayang ke. Mungkin musuh juga, musuh hantam-hantam kita, mungkin 10 benda, mungkin 5 betul atau 3 betul. 3 tu kita baiki, Masya Allah, kita akan jadi orang yang bagus. Maknanya cuma biasanya kalau dia maknanya cari Islam, ada 3 tambahan dia selain daripada melontarkan soalan-soalan yang bagus untuk kita sendiri mencari jawapan dia. Tapi Islam ada 3 tambahan dia, iaitu Islam dia ada maknanya nasihat, sebab ad-dinun nasihah kata Nabi SAW, dan dia bagi pandangan juga daripada pihak yang bagi nasihat. Yang keduanya, dia memang akan mengajak kita mengenal siapa suami kita, siapa isteri kita. Itu balik kepada apa yang kita belajar sepanjang tahun ni mengenai watak, mengenai emosi, mengenai cara berfikir, perbezaan-perbezaan. Sebab orang dia tak sama. Dan yang ketiganya, dia ada amalan. Biasanya dia bagi amalan amalan macam mana nak melembutkan hati, hati suami, hati isteri, diri. Macam mana nak masak. Nak masak tu ada doa-doa dia. Ada orang kadang-kadang hari ni masak penuh dengan makian, tak guna punya laki, Sampai tangan macam mana nak berkat makanan cili. Dari doa dia, doa makanan kita dah pernah kita kongsikan juga dalam Pesona di Zahra kita. Tapi mana boleh belajar, jumpa ustaz, jumpa orang yang mahir, yang arif kan, minta apa amalan-amalan untuk kebahagiaan rumah tangga. Nak masuk rumah ada doa dia. Bukan masuk je macam tu. Ada baca Bismillahirrahmanirrahim, ada baca surah Ikhlas 3 kali. Siapa yang membaca surah Ikhlas 3 kali, diamankan rumah itu daripada kepapaan. Papa ilmu, papa harta, papa akhlak, papa iman, macam-macam kepapaan. Ada kan, ada adab dia. Maksudnya begitu. Jadi maknanya nasihat, meminta nasihat dan memberi nasihat satu benda yang penting dalam Islam. Sebab itu kita kena suburkan benda ni. Kita kena tolak keegoan. Sebab ego atau takabur, dia akan merosakkan diri kita tanpa hasutan syaitan. Syaitan tu menghasut manusia jadi jahat. Syaitan jadi jahat siapa yang hasut dia. Masa terfikir lagi keegoan tu. Ada manusia menghasut syaitan kan. Manusia lagi jahat pada syaitan kan, macam mana ni? Allahu Akbar. Betul tu syaitan Kan? Sebab tu Ustaz, ada orang cakap syaitan ni, dia walaupun dia memang jahat dia, tapi dia tetap sujud pada Nabi Adam. Tapi manusia ni kan, macam mana kalau kita tak sujud kepada Allah? Nampak kita lebih jahat ni, macam mana tu? Tu penting tu. Nak muhasabah diri. Allahu Akbar. Teruskan Ustaz. Begitu sebagai mukadimah dia, memberi nasihat dan juga maknanya meminta nasihat. Maknanya meminta nasihat dan memberi nasihat menurut pandangan Islam. InsyaAllah kita berehat sebentar. Mungkin kita boleh tengok soalan-soalan yang mana dilontarkan oleh para pendengar dan penonton yang kita sayangi sekalian. Baik, insyaAllah Ustaz, saya nak keluarkan soalan yang pertama ni. Pasti wanita-wanita akan ternanti-nanti soalan ni Ustaz. Kejap lagi Ustaz jawab. Saya baca dahulu. Soalannya Ustaz, ada persepsi mengatakan orang perempuan tidak pernah mengaku salah walaupun telah terbukti melakukan kesalahan itu, terutamanya dalam konteks suami isteri. Ustaz, macam mana nak buat tu? Mohon pendapat Ustaz. Ni soalan pada suami ke macam mana ni? Nanti Ustaz berikan sedikit panduannya di situ. Okey, kita nak berehat seketika dan Ustaz kekal berada di talian. Jangan ke mana-mana juga untuk sahabat-sahabat pendengar. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini. Okey, rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kekal bersama Radio IKIM.
Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Yang mengusik jiwa, inspirasi info rida Islami. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillah Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Pesona di Zahra untuk sama-sama hayati lagi perbincangan ilmu dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Okey, jam anda yang sedang tonton sekarang di YouTube juga di Facebook, kita boleh sama-sama ikuti lagi perbincangan ini sebab kita nak bincangkan lagi soalan-soalan yang kita dapat Ustaz lebih real dan kita boleh jadikan sebagai satu bincang-bincang untuk dapatkan laluan-laluannya untuk kita faham masing-masing. Baik Ustaz, kita teruskan soalan. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, ada persepsi mengatakan orang perempuan tidak pernah mengaku salah walaupun telah terbukti melakukan kesalahan itu, terutamanya dalam konteks suami isteri. Jadi macam mana nak buat Ustaz? Mohon pendapat. Okay, so jadi nampaknya yang bertanya tu orang lelaki ya. Mungkin. Sebab dia kata orang perempuan ni biasanya. Tapi kalau soalan ni ditanya oleh orang perempuan, dia akan terbalik. Orang lelaki ni memang susah minta maaf. Sudah. Dia. Okay. Takkan aku salah. Aduh. Okey, pertama sekali ya. Okey, antara pertimbangan terbesar dalam membuat keputusan bukan faktor tunggal, antaranya adalah emosi. Sebab itu kalau kajian mengenai bahagian marketing, kenapa orang membeli barang, dan sebenarnya portion membeli barang berkaitan emosi lagi tinggi daripada berkaitan dengan functional. Functional ni fungsi barang. Kalau kita iklankan fungsi barang tu, ini bagus sebab ini berbanding dengan dari jalan cerita yang membelah emosi, maknanya faktor
orang beli sekedar emosi lagi tinggi. Ya. Lepas tu sekarang dalam bab marketing, branding tu maknanya orang dah kenal dah, maknanya satu brand ataupun satu jenama ni macam mana terkenal dengan bagusnya. Kadang dia bukan jual maknanya kereta tu, tapi dia jual keselamatan. Maknanya dia bukan jual makanan tu, tapi dia jual halal. Dia bukan jual makanan tu, tapi kebersihan. Jadi maknanya orang memang emosi salah satu daripada maknanya faktor yang besar juga dalam membuat keputusan. Sama juga dalam bab meminta maaf, kan? Jadi maknanya functional dia daripada sudut fakta dia, awak salah, awak kena minta maaf. Kan? Tapi sebenarnya yang boleh nak meminta maaf tu bila emosi tu sebenarnya. Terbuka untuk emosi itu, kan? Sebab itu kita bincang dah mengenai mengenal orang, macam mana emosi, macam mana orang mata jadi emosi dia, orang telinga, orang akal, orang hati. Sebab tu orang perempuan susah minta maaf ataupun orang lelaki susah minta maaf. Sebenarnya kerana apa? Sebab bab emosi itu. Okay? Dan kalau kita lihat perbezaan meminta maaf secara spontan, keempat-empat ni berbeza. Contoh kalau orang mata, kalau nak minta maaf sekalipun, dia akan agaklah minta maaf lah, kalau salah lah, saya minta maaf lah. Seolah-olah macam cepat dan semudah itu. Bagi orang telinga pula, dia boleh minta maaf, tapi tengoklah maklumat siapa yang betul. Apa benda yang betul ke abang ni, kan? Abang ni tak betul benda gini. Tapi kalau dapat dibuktikan sebaliknya, dia boleh minta maaf. Orang akal boleh, kan? Kalau maksudnya objektif dia adalah awak salah begini, mengaku salah, minta maaf, dia pun saling minta maaf juga, kan? Orang hati dibelai emosi dia, okeylah, saya minta maaf lah, memang salah saya lah, apa semua, kan? Dan orang hati biasanya orang yang akan menyalahkan diri dulu, tau. Sebelum dia, itu kebiasaan dia. Maknanya kita boleh tengok macam mana cara ataupun orang meminta maaf pun berbeza, kan? Tapi besar dia, main dia ataupun dia punya tunggak dia, kita kena faham benda-benda berkaitan minta maaf dan sebagainya adalah berkaitan emosi. So sejauh mana kita emosi itu maknanya perlu dilunakkan dengan keimanan, dengan ilmu. Ilmu tu letak di akal, emosi tu letak di hati. Tapi bagaimana ilmu tu kita serapkan untuk dapat membentuk emosi yang sihat, yang baik. Baru keadaan orang boleh meminta maaf dan juga memberi maaf. Wallahualam. Okey, baik, jelas Ustaz. Kita nak beralih ke soalan berikutnya. Okey, ada yang bertanya, Ustaz, jika isteri orang telinga dan suami orang akal, bermakna isteri selalu kena mengalah dengan suami sebab isteri mengikuti slot Ustaz Abdullah. Allahu Akbar. Isteri dia sering dengar rancangan ni. Tapi Ustaz, macam mana nak bertahan Ustaz? Takut lama-lama terkeluar watak keempat pula. Tu dia. Mohon panduan Ustaz. Ni isteri bertanya ni Ustaz. Isteri ni dekat luar sana ni. Silakan Ustaz. Okey, dalam apa yang kita bincang Puan Zahra, satu ilmu dengan izin Allah sangat bagus. Dalam beberapa hari lepas, satu orang jumpa saya, semata-mata nak ucap terima kasih. Saya ada satu majlis, dia datang ke majlis saya tu semata-mata nak ucap terima kasih dengan izin Allah. Alhamdulillah. Dia kata, Ustaz, saya terima kasih sangat. Apa yang kita bincang kat Puan Zahra ni, Ustaz, menjadikan rumah tangga kami makin okey. Ini saya syukur pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya terima kasih kepada Aikin sebab memberi ruang untuk kita bincang benda ni, kan? Dan sebenarnya sama ada orang jumpa kita bagi komen macam gini dan sebagainya, maknanya sebenarnya banyak lagi di luar sana orang yang dapat manfaat tapi mungkin tidak berkongsi dengan kita. Tapi syukur sangat, Alhamdulillah. Ini maknanya apa yang kita bincang kat sini, bagus dia adalah dua-dua dengar, dua-dua faham. Jadi maknanya katakan sekarang ni isteri dah faham, Alhamdulillah, dia orang telinga. Jadi maknanya orang telinga ni dia bila dia faham, dia dapat pattern dia, dapat SOP dia boleh jadi bagus. Orang akal ni dia kena ada objektif dia, kan? Dia terbalik tau. Orang telinga dia susunan dia 1, 2, 3 sampai 10. Orang akal ni dia akan nampak 10 dulu, baru dia akan pergi apa jalan dia. 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Jadi maknanya macam mana orang akal ni, kalau suami tu orang akal, memang dia kena dengar lah Puan Zahra ni, kan? Kalau tak pun rakaman dia, kan? Kalau tak pun maksudnya kita berbual-bual dengan bahasa yang sama. Abang orang akal kan macam mana, maknanya dapat bahasa yang sama, berbual dengan cara sama, Masya Allah, sangat bagus sebenarnya, kan? Dan saya faham, kalau isteri saja dengar, isteri jadi baik. Suami tak dengar, tak faham, jadi maksudnya boleh keluar watak keempat dia. Watak keempat kalau tidak terkontrol, Masya Allah, maksudnya memang
pernah satu hari ada satu orang dalam kursus saya. Okay. Isteri dia isteri orang hati, suami dia orang akal. Okay, isteri orang hati, suami orang akal. Bila habis kursus, kita minta apa namanya testimoni lah. Apa pandangan pasal kursus kita. Jadi apa isteri dia kata apa? Alhamdulillah syukur bagus sangat kursus saya pada hari ini kan. Jadi dengan tu saya faham saya boleh baiki diri saya. Baiki diri saya. Okay, alhamdulillah. Suami pula, baguslah kursus saya, alhamdulillah syukur bagus. Jadi bila dapat kursus ni, jadi isteri saya ni dia bolehlah baiki diri dia. Untuk isteri dia macam mana pula? Dia macam mana pula? Dia main dia adalah rupanya masuk kursus tu biar isteri dia faham dia jadi baik. Jadi dia baguslah kursus ni, jadi isteri saya boleh baiki diri dia. Dia pun nak baiki diri dia, tapi highlight dia begitu. Allah. Jadi orang ni tak sama, orang ni berbeza. Jadi teruskan untuk mendengar, untuk memahami, dan ilmu ni kena praktis terus tau. Betul. Sebab kalau dia tak praktis, takut kita jadi sebagai ilmu yang ada di buku catatan saja. Tapi praktis dah akan nampak kesan dia tu. Wallahualam. Okey, baik Ustaz, kita teruskan lagi soalan berikutnya. Okey, Ustaz Muhammad, saya nak tanya, adakah orang telinga cenderung untuk mendapat penyakit OCD? Apa tu? Ustaz mungkin boleh berikan panduan? Okey. Jadi kita pernah bincang mengenai disorder. Okay. Disorder ni, mental disorder ni dia ada lebih kurang 1,800 mengikut DSM-5. Diagnostic Statistical of Mental Disorder versi ke-5 DSM-5. DSM-5 ni rujukan kepada antara rujukan sekretari psikologi dan sebagainya, kaunselor dan sebagainya. Okey. Jadi maknanya kita pernah dalam ketika PKP itu diminta untuk bincang jadi maknanya ada mental disorder ni dia secara inborn, lahir ada dalam diri tu, cuma belum di-trigger saja, belum di mana rangsang saja. Ada yang memang sebab environmental, sebab situasi sekeliling yang dia jadi sebab begitu. Okey. Jadi maknanya orang telinga, oleh kerana dia detail SOP, dia memang cenderung mudah terkena OCD. OCD ni Obsessive Compulsive Disorder. Maknanya dia ada was-was yang melampau, ataupun terlalu teliti yang melampau, susun tu macam dia akan stres kalau bersepah-sepah. Itu dia panggil OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Okey, bagi orang yang lain macam depression ni orang hati mudah kena. Orang lain boleh kena, tapi orang hati mudah kena. Sebab tu daripada study saya, daripada kita pernah buat banyak kali kursus mengenai mental disorder ni menurut forensik insan atau menurut watak-watak ni, dan memang yang datang kepada kita memang orang yang memang ada masalah dan memang ada rujuk ke hospital. Baru ni dekat satu jabatan kerajaan, maksudnya kita diminta untuk buat orang yang memang ada disorder ni. Dan bila kita tengok statistik dia, betul. Maksudnya orang hati dia mudah untuk depression. Walaupun orang lain mudah kena. Boleh kena, orang hati mudah kena. So orang hati ni dia past oriented kan. Okey, orang akal ni dia boleh mudah apa? Orang akal ni dia boleh kena mudah anxiety. Sebab orang akal ni dia future oriented. Dia maknanya dia boleh ke depan tu menjadikan dia anxiety. Anxiety ni kerisauan melampau. Maknanya orang lain boleh kena, tapi orang akal dia mudah kena. Sebab tu kadang-kadang tak trigger lagi tak apa. Tapi kalau trigger, kadang dia boleh mudah jadi. Sebab tu apabila kita kena faham, ada doa-doa dia, dan juga maksudnya ada benda-benda yang kita boleh jaga diri kita lah. Orang mata dia boleh mudah kena apa? Orang mata ni sebab dia cepat, dia boleh jadi hyperaktif, ataupun dia boleh jadi dipanggil bipolar. Bipolar ni maksudnya perubahan mood yang tiba-tiba. Dia boleh gembira, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah-marah. Apa hal? Tiba-tiba ketawa pula. Bertukar balik. Sebab dia cepat kan. Okey. Dan sebenarnya banyak lagi lah. Itu antara 4 main yang penting. Jadi memang betul, orang telinga dia mudah untuk kena OCD tu. Mana Obsessive Compulsive Disorder. Maksudnya kerisauan melampau, teliti yang melampau. Maknanya ada pengulangan, repetitive behavior dipanggil. Pengulangan, buat lagi yang macam itu. Sebab itu ada ubat-ubat dia. Saya pernah kongsikan doa antara yang paling bagus, doa yang pernah Nabi SAW ajar, yang 8 minta 8 benda dihindarkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. So 8 doa ni
amalkan bagi orang yang ada maknanya penyakit-penyakit demikian dan memang banyak saya kongsikan selain daripada usaha-usaha yang lain, doa adalah faktor besar yang membantu untuk memulihkan seseorang itu. Wallahualam. InsyaAllah Ustaz sama-sama kita kena banyak doa lagi kan Ustaz. Okey Ustaz, satu lagi soalan terakhir kita Ustaz. Okey, ada yang tanya Ustaz, adakah watak iaitu dalam math ini akan kekal sampai kita tua nanti? Sebab kita ni ada fasa-fasa hidup, kadang-kadang waktu kanak-kanak lain, waktu remaja lain, usia 40 tahun pula adalah waktu penting dalam kehidupan. Adakah kita boleh bentuk watak itu supaya sentiasa ada kebaikan untuk masa depan kita Ustaz? Bagaimana? Okey, kita tahun lepas 2022 kita bincang mengenai emosi. Okay, emosi ni dia ada kuning, merah, biru dan juga hijau, dan ada perbahasan dia sampai belum sempat kan. Tahun ni dia adalah watak watak. Okey, bagi watak-watak ni dia memang ada correlation dengan emosi. Kita akan bincang insya-Allah. Maknanya bila dah start mahir betul-betul saya nampak dah start pendengar kita dah mahir, baru kita correlationkan dia. Okey, watak tidak berubah, yang berubah emosi. Emosi dia boleh berubah, watak tidak berubah. Jadi kadang-kadang katakan satu orang tu orang mata, dia bekerja dalam keadaan lingkungan pekerjaan orang telinga, maka dia explore, dia macam orang telinga tapi dia tetap orang mata. Itu kadang-kadang satu orang tu kerja dalam satu sektor yang menjadikan dia orang telinga, tiba-tiba dia pencet jadi macam inilah diri dia sebenarnya kan. Orang tengok dulu macam kemas dengan tarik leher semua kan. Lepas pencet tu macam tak percaya je dia ni kan. Dia kan balik kau tak diri dia. Okay? Itu kadang-kadang ada istilah orang Melayu kita, orang nak meninggal dia boleh buang tebiat buang tebiat kan. Sebenarnya dia bukan buang tebiat, dia balik kepada diri dia balik. Sebab selama ni dia dibentuk yang bukan diri dia sebenarnya, tapi dia boleh explore dengan bagus. Sebab dalam watak-watak ni memang kita kena explore. Jangan feel good dengan watak kita. Kalau kita orang mata, kita kena explore watak telinga. Kita kena explore watak akal. Kita kena explore watak hati. Kita dah pernah bincangkan macam mana nak membuat eksplorasi ataupun nak maknanya kita belajar macam mana kebaikan orang akal, kita usaha untuk jadi macam tu. Nampak macam orang akal, nampak macam orang mata, nampak macam orang telinga, nampak macam orang hati, tapi kita tetap diri kita. Dan mungkin kalau orang hati itu dia ada 100 dia punya dimensi dia, orang akal ada 100 dimensi, orang mata ada 1 dimensi, kita dapat explore lebih daripada 10 pun kita dah nampak sikit-sikit macam orang akal ke, orang mata ke, orang hati ke. Dalam bab basuh kain, dalam bab maknanya menyusun rumah, dalam buang sampah, kita explore watak orang telinga. Orang telinga naturally dia bersih dah, naturally kan. Bagi orang mata mungkin dia boleh explore benda tu. Bagi kadang-kadang ada benda-benda kita kena buat keputusan yang cepat. Kita kena explore watak orang mata. Contoh dalam keadaan sesuatu benda memang kita cepat punya decision ataupun punya keputusan. Ada kena analisa, itu kena explore watak orang mata. Kalau tak kita akan orang anggap lambat, orang anggap macam slow dan sebagainya kan. Semua sini kena explore. Jadi maknanya watak tak berubah. Daripada lahir macam tu sampailah Abang Jamil tu, itulah watak. Kita boleh explore dan mencantikkan watak kita. Sebab watak ni pun dia ada sisi positif, sisi negatif kan. Contoh orang hati, dia ada sisi positif dia, dia ada sisi negatif dia. Orang telinga, dia ada sisi positif dia. Sisi positif memang tersusun SOP. Sisi negatif dia terlalu perfectionist, terlalu high expectation. Kalau orang tak sampai expectation dia akan marah-marah. Dia terlalu negatif dia, macam dia terlalu micromanage. Semua benda kecil-kecil pun micromanage. Contoh kan. Maksudnya itu sisi negatif. Orang akal ada sisi positif dia, ada sisi negatif dia. Maksudnya jadi mari kita mencantikkan sisi positif kita. Dalam waktu yang sama kita explore watak-watak yang lain. Tapi kita tetap kita, tak berubah. Emosi berubah, watak tak berubah. Wallahualam. Masya-Allah, jelas sekali Ustaz. Moga kita faham dan kita dapat adaptasikan dalam kehidupan kita nilai sebaiknya dan terapkanlah seelok-eloknya untuk dalam laluan kehidupan ini. Ustaz, sedikit kesimpulan dan doa Ustaz, silakan. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Sebagai kesimpulan dia, hari ini kita kongsikan macam mana meminta nasihat dan memberi nasihat. Maka meminta nasihat, dia punya prasyarat dia, kita kena tahu kelemahan diri kita. Nak tahu kelemahan diri, selain daripada kita tafakur, ada 5 golongan yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita.
guru kita, orang yang bijaksana, orang yang sayang dekat kita, kawan baik kita dan musuh kita. Setelah kita tahu kita ni maknanya ada kelemahan, so kita nak minta nasihat. So pemberi nasihat pula dalam kalau kat Malaysia ni lah, dia ada dua aliran. Satu aliran barat dia bagus di sudut diajar untuk macam mana nak merangsang soalan yang akhirnya jawapan tu berdiri kita sendiri, kan? So cara Islam dia ada 3 perbezaan dia. Selain daripada itu, dia ada nasihat juga, kan? Untuk nasihat sebab ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Yang keduanya, dia ada mengenal watak-watak ni, mengenal emosi, mengenal diri orang itu. Sebab orang tak sama, kan? Dan yang ketiganya iaitu ada amalan-amalan yang diberi, kan? Supaya mana amalan-amalan tu dua-dua bagus, kan? Dua-dua maknanya banyak kes-kes yang telah diselesaikan. Mana yang serasi dekat kita, atau kita boleh pergi, kan? Dan dalam negara kita ni kaunseling dia ada akta dia, kan? Sebab dia berkaitan psikologi tau. Kalau nama kaunseling dia ada akta dia. Tak semua orang boleh bagi kaunseling, kena cari orang yang berdaftar. Sebab kalau salah nasihat boleh merosakkan psikologi. Contoh dia katakan hari ni kalau dia kata satu orang tu datang minta nasihat, tiba-tiba dia kata sebenarnya kan awak ni kena buat orang ni, padahal orang tu tak ada apa-apa pun. Dan yang buat ni bukan orang jauh, orang dekat aja. Dah bergaduh antara orang dekat-dekat. Oh, ni mesti mak mertua yang buat ni mesti ayah yang buat ni. Dan memang ada orang menuduh ayah dia buat diri dia. Kalau betul ayah dia buat diri dia, daripada kecil dah picit dah kita, kalau dia daripada kecil dah picit dah kita, apa dah tu dah besar pun dah buat apa. Allah. Mana kalau nama kaunseling dia carilah yang berdaftar, ada akta dia. Kalau nasihat umum dia, maknanya orang jawatan agama, kawan-kawan di mahkamah syariah, kan? Ustaz-ustaz yang mungkin boleh bagi nasihat yang bagus, kan? Dan juga orang-orang yang baiklah, insyaAllah. Jadi itu saja, insyaAllah kita akhir dengan doa, insyaAllah. Ustaz. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan berikanlah manfaat apa yang kami pelajari ya Allah. Amin. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah. Amin. Dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah. Amin. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas bincang-bincang kita hari ini. Pasti ada lagi yang kita dapat, ada lagi penambahan ilmu untuk kita Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung lagi bincang-bincang kita menerusi rancangan Persona di Zahra untuk siaran kita yang akan datang Ustaz. Moga baik-baik di sana. Semoga Allah pelihara Ustaz, insyaAllah. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara ini, dan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ini. Dan kalau ada soalan, anda letakkan juga di ruangan komen dekat Facebook, di YouTube itu. InsyaAllah kita akan bawakan soalan-soalan anda untuk siaran kita, untuk perbincangan kita pada akan datang. Okey, kekal bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Inspirasi Inforia Islam. Seringkali kita tertanya, mengapakah kita diuji? Silih ganti tak berhenti, kadang
berminat untuk menjadi peguam syar'i atau pegawai syariah di Pusat Undang-Undang Harun M. Hashim, kami menawarkan program Pasca Siswa Zadaish dan DSLP yang merupakan syarat lantikan perkhidmatan pegawai syariah dan peguam syar'i. Program ini merangkumi ilmu serta kemahiran bagi melahirkan pakar yang akan mengamal dan melaksanakan pentadbiran undang-undang syariah di Malaysia. Hubungi kami di 03-6421-4273 atau layari www.lawcenter.iium.edu.my. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019 650 7976 untuk maklumat lanjut.